Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah tingkatan 1. Jangan jemu untuk belajar Jangan jemu untuk belajar dengan Cikgu Linda kerana Cikgu Linda akan meneruskan bahagian terakhir di dalam tamadun Cina. Okey, hari ini kita akan fokus kepada bahagian subtopik yang paling kecil iaitu peperiksaan. Jangan ke mana-mana ya anak-anak. Teruskan bersama Cikgu Linda sehingga ke akhir rancangan ini. Ya, inilah yang kita akan fokuskan kepada video kali ini iaitu berkaitan dengan peperiksaan. Okay, pada video sebelum ini cikgu dah terang tentang perkembangan pendidikan di tamadun Cina. Okay, hari ini kita nak lihat kepada sistem peperiksaan yang diadakan di tamadun Cina ini. Apakah konsepnya? Anak-anak, pada zaman dulu, pada zaman tamadun Cina, peperiksaan perkhidmatan awam adalah komponen penting dalam sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat Cina. Okay? Peperiksaan perkhidmatan awam untuk menjadi pegawai awam dalam pentadbiran kerajaan Cina. Sebab apa? Bila mereka berjaya dalam peperiksaan ini, mereka akan menerima penghormatan dan meningkatkan taraf sosial ke arah kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya mereka nak belajar. Kemudian nak ambil peperiksaan dalam peperiksaan perkhidmatan awam. Nampak? Penghormatan yang sangat tinggi. Kemudian kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Diperkenalkan dalam sewaktu pemerintahan Maharaja Wu, sewaktu dinasti Han lagi peperiksaan ini. Kemudian dimansuhkan pada tahun 1905 oleh Maharani Dowager Cixi. Kita nak belajar tentang ciri-ciri peperiksaan perkhidmatan awam. Apakah ciri-ciri peperiksaan ini? Dia adalah sangat kompetitif. Kemudian hanya lelaki sahaja dibenarkan. Tidak kisahlah dia, tidak kisah latar belakang dan status sosialnya. Ini tak ada orang kata apa, tak ada pilih kasih. Siapa-siapa pun boleh asalkan dia lelaki. Tak kisah dia orang kaya ke, dia orang miskin ke, dia apa. Kemudian dia nak mengekalkan tradisi dan budaya Cina terutamanya dalam ajaran Konfusianisme tadi. Sebab itulah ada peperiksaan dan mereka perlu belajar membaca dan mengingati kitab-kitab ataupun buku suci mereka. Kemudian larangan terhadap sebarang bentuk perubahan. Tak boleh ubah apa-apa bentuk pun dalam peperiksaan ini untuk mengekalkan keaslian tradisi Cina. Ditegah sama sekali untuk mengubah bentuk perubahan, untuk mengubah bentuk peperiksaan ini zaman dulu. Mengekalkan tradisi. Yang seterusnya masih lagi di dalam ciri-ciri perkhidmatan awam tamadun Cina. Matlamat utama calon yang ambil dia nak lulus. Sebab apa nak lulus? Ingat tadi. Mendapat penghormatan yang lebih tinggi dan taraf hidup mereka akan berubah menjadi lebih baik. Sebab tu siapa sahaja calon yang nak ambil periksa ni, itulah matlamat. Nak lulus dan kemudian nak dipandang tinggi, kemudian mereka akan hidup dengan lebih baik. Sistem peperiksaan dikawal ketat. Macam gambar sebelum ni kan. Ada pemantau, ada pegawai kerajaan yang akan sentiasa meronda untuk menjaga dia dengan ketat. Calon yang meniru akan dikenakan hukuman. Untuk mengelakkan penipuan berlaku sewaktu peperiksaan ini, calon-calon akan dikurung sebelum peperiksaan berlangsung. Duduk dalam istana lah, kawasan istana. Bukan duduk dalam istana, dalam kawasan istana di sebuah tempat lah, rumah.
Kemudian, calon yang lulus cemerlang akan diserahkan ke dalam sistem perkhidmatan kerajaan. Okey, ini ciri dia. Inilah kitab tadi yang cikgu cakap ni. Kandungan buku. Buku 9 buku suci. Okey. 9 buku suci mereka. Mereka ada the 4 books. Okey. Dan juga mereka ada kitab. The 5 classic ataupun 5 kitab dan 4 buku. Maka ia digelarkan sebagai 9 buku suci. Ni semua peperiksaan mereka lah. Sebab tu mereka kena baca 9 buah buku mereka sebelum menghadapi peperiksaan. Tahap peperiksaan perkhidmatan awam ada 3 ya. So anak-anak kena bezakan. Yang ini tahap peperiksaan. Pada video sebelum ini cikgu ajar tahap pendidikan. Sebab video sebelum ini menceritakan tentang perkembangan pendidikan. Yang ini menceritakan tentang peperiksaan. Okay, anak-anak kena bezakan. Jangan confuse. Yang mana tahap tadi ada tahap rendah, menengah dan tinggi. Yang ini tahap peperiksaan. Kita ada tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Okay, kita ada Ziuchai, kita ada Jurin dan kita ada Jinshi. Okay, mari kita lihat satu persatu. Tahap pertama, ia dijalankan pada peringkat daerah. Terbuka kepada semua orang. Peperiksaan diadakan 2 kali setahun. Tempoh peperiksaan hanyalah sehari. Calon yang boleh ambil adalah 500 hingga 2,000 orang. Ini ramai juga kan walaupun sehari di peringkat daerah. Kadar kelulusan 1:35. Itu kadar kelulusannya lah. Tahap kedua kita panggil jurin. Dia dijalankan di ibu kota daerah. Ibu kota daerah tadi. Okey. Terbuka kepada calon yang lulus tahap pertama sahaja. Tahap pertama pergi ke tahap kedua. Yang ini diadakan 3 tahun sekali. Tempoh peperiksaan ambil masa 3 hari. Okay, calon yang bilangan calon yang boleh ambil periksa tahap kedua 4,800 hingga 10,000 orang. Okay, ingat. Ni setahun 2 kali. Bilangan dia macam ni. Ini 3 tahun sekali. Sebab tu bilangan ahli dia boleh ramai. Okey, kalau 3 tahun sekali maksudnya dah ada 6 kali. So darablah kat sini. Sebab tu bilangan dia boleh mencecah maksimum sehingga 10,000 orang. Okey, untuk mengambil peperiksaan tahap kedua ini. Okey, manakala tahap ketiga, okey, dijalankan di ibu kota kerajaan. Okey, diadakan pun sama juga 3 tahun sekali. Tempoh peperiksaan panjang, iaitu 13 hari. Okey anak-anak, cikgu harap anak-anak boleh bezakan tahap peperiksaan dan juga tahap pendidikan. Tahap peperiksaan 3 juga, tahap pendidikan pun 3 juga. Sama-sama 3, tapi namanya berbeza. Okey, tahap peperiksaan Ziuchai, Jurin, Jinshi. Okey, berbeza cara mereka laksanakan peperiksaan ini. Okey, apabila mereka berjaya kan, apa keistimewaan mereka di tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga? Okey, keistimewaan. Okey, kita lihat. Pada tahap pertama, calon yang berjaya dia akan dapat butang keemasan, kemudian diletakkan di topi-topi mereka. Okey, kemudian mereka dapat bekerja sebagai kaki tangan kerajaan peringkat rendah. Peringkat rendah saja dulu sebab tahap pertama. Kemudian menyertai majlis santapan diraja. Boleh sertailah. Okay. Manakala tahap kedua masih lagi dapat butang keemasan, tetapi jawatan dalam kerajaan. Tinggi sikit lah. Okay. Yang ini special. Rumah akan ada tanda nama. Diletakkan di pintu masuk dan mempunyai bodyguard. Pengiring. Okay, akan sama-sama dengan kita. Okay, sebab kita dah hebat, kita dah berjaya lulus
peperiksaan tahap kedua. Okey, kalau tengok cerita Cina kan, best cerita Cina zaman dulu-dulu. Okey, inilah. Okey, kenapa mereka ada pengiring? Oh, rupanya dia dah berjaya lulus tahap kedua. Okey, bila dia lulus tahap ketiga, dia akan mendapat kedudukan yang lagi tinggi lah, lagi baik lah banding yang kedua dan yang pertama, dan mendapat pangkat yang lebih hebat. Dan keistimewaan untuk diri, keluarga dan juga kampungnya. Orang kampung akan berasa bangga apabila ada masyarakat atau ahlinya berjaya sampai ke peringkat ketiga. Tambah lagi kalau ahli keluarga, lagilah rasa gembira. Okay anak-anak, nampak kan kat sini? Sistem peperiksaan yang diwujudkan oleh tamadun Cina ini untuk memilih kaki tangan kerajaan di tamadun Cina telah menjadi contoh kepada negara-negara di dunia dan diamalkan hingga kini. Melalui sistem peperiksaan inilah masyarakat Cina banyak melahirkan sarjana seperti Dong Zhongshu, iaitu sarjana Confucius yang terkemuka. Kemudian kita ada ni sejarawan Cina pertama Sima Qian pun boleh menulis karya yang bertajuk Shiki. Maksudnya melahirkan orang yang bijak pandai, bukan sekadar dapat sarjana tetapi juga boleh menghasilkan karya persuratan ataupun buku. Pengkaji sejarah Cina yang pertama ini. Dengan perkembangan dalam bidang sosial, terutama dalam pendidikan pada zaman Qin dan zaman Han, Qin sangat bergantung kepada keamanan yang wujud pada kerajaan tersebut. Dengan keamanan lah, tak ada orang kata pergolakan, tak ada perang, tak ada gaduh. Hidup dalam keadaan aman damai. Pelbagai aktiviti boleh dijalankan dengan baik, termasuk perdagangan, ekonomi mereka, termasuk dalam bidang pentadbiran politik, tak ada masalah, termasuk juga dalam sistem pendidikan. Itulah yang nak dikatakan pada perenggan terakhir ini. Nampak tak? Bergantung kepada keamanan yang wujud, maka mereka akan peroleh pelbagai kejayaan. Cikgu harap kan anak-anak dapat faham tentang konsep peperiksaan perkhidmatan awam yang diadakan oleh tamadun Cina ini. Kalau kita nampak daripada awal kita dah belajar tentang tamadun Cina, ia banyak menekankan tentang sistem pendidikan dan juga sistem peperiksaan, di mana mereka mengambil berat tentang pendidikan pada zaman dahulu untuk memajukan negara tamadun Cina dahulu. Sehingga di sini sahaja pertemuan kita pada hari ini. Cikgu harap anak-anak mendapat ilmu yang baik tentang peperiksaan yang diadakan di tamadun Cina, boleh membezakan tahap peperiksaan yang diadakan dan ciri-ciri peperiksaan awam yang dilaksanakan di dalam tamadun Cina ini. Sehingga kita berjumpa lagi di tajuk yang baru di lain waktu. Jangan lupa teruskan channel Cikgu Linda, menyokong channel Cikgu Linda dengan tanda like, dengan klik butang share, dan jangan lupa klik butang subscribe. Pastikan butang merah bertukar menjadi kelabu. Sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa teruskan belajar di mana sahaja anda berada. Teruskan meminati ilmu sejarah dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.